Kalau ikutkan pelajar yang buat folio, pelajar yang buat folio kat sekolah, memang dah sampai membuat lakaran. Dah boleh membuat lakaran. Yang kalau ikut flow betul-betul lah, memang dah start boleh buat lakaran minggu ni. So sebelum kita buat lakaran, kita belajar dulu, macam dia macam ulang kaji lah, sebab lakaran ni kamu dah belajar masa tingkatan 1. So kita buat ulang kaji sikit untuk tajuk. Kalau kamu tengok muka teks muka surat 64 tu, dia cakap tentang 2.1.4 menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Okey. Okey, menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ini ada dalam buku teks muka surat 64. Cikgu nak minta seorang baca. Yashwa, tolong baca Yashwa. Buka mic baca. Lakaran produk yang hendak dibuat adalah lakaran idea terbaik yang mengandungi semua maklumat penting setua reka bentuk produk. Lakaran dihasilkan dengan gaya persembahan yang menarik dan mampu meyakinkan pelanggan terhadap produk. Lakaran idea terbaik yang dipilih akan ditambah baik dari segi persembahan dengan menggunakan kaedah lakaran perspektif dan rendering. Okey, thank you. Okey, so lakaran produk yang kamu nak buat, kalau kamu buat beg, kamu lakar beg lah. Kalau kamu buat kipas, kamu lakari kipas kan. Okey, yang hendak dibuat adalah lakaran idea terbaik. Kalau lakaran idea terbaik, lakaran tu dia ada 4 selalunya. Kita buat 4 benda. Lakaran idea terbaik ni nombor 4 tu. Lakaran idea yang betul-betul kamu akan buat. Sama macam produk kamu tu. Okey, sepatutnya kita buat lakaran dulu baru buat projek. Okey, tapi ada sesetengah orang, dia tak mampu buat lakaran dulu sebab dia tak reti nak melukis. Jadi, cara dia dapat nak buat lakaran, dia kena bina dulu objek tu, baru dia boleh nampak, oh nak lakar dia bentuk dia macam ini. Itu maksudnya dia tak ada tujuan yang jelas. Projek dia tu bentuk macam mana. Itu yang salah. Yang betul dia mesti lakar dulu. Daripada lakaran tu kita dapat tahu semua benda yang kamu nak. Dari segi ukuran, bahan, apa elemen, apa prinsip, apa kos sekalipun. Boleh tahu daripada lakaran tu. Okey, jadi lakaran tu dia bagi maklumat penting tentang produk. Jadi lakaran yang dihasilkan, mampu meyakinkan pelanggan terhadap produk. So bila kamu dah selesai projek brief, iaitu perbincangan antara kamu dengan pelanggan kamu masa kamu nak buat projek, kamu tak bawa produk lagi sebab kamu tak bina lagi produk tu. So apa yang kamu bawa? Kamu bawa lakaran. Kamu dah lakar saja, cantik dah benda tu dengan warna, dengan rendering, dengan lakaran perspektif dia. Jadi kamu tunjuk kepada pelanggan. Oh, pelanggan tengok. Wow. Dia tak tengok lagi produk, dia dah tengok lakaran. Wow. Macam tu. Jadi baru kamu boleh bina kamu punya produk. So lakaran idea yang terbaik ni, dipilih. Bila dipilih dia ada 4, tapi satunya nombor 4 tu yang terpilih. Dari segi persembahan dengan menggunakan, dia ditambah baik. Kamu kena tambah baiklah sikit. Buatlah lakaran perspektif untuk dia. Kamu buatlah rendering untuk dia. Lakaran perspektif tu apa? Lakaran yang macam dari satu titik, 2 titik kan, 3 titik. Itu lakaran perspektif. Dan kamu buat rendering, kamu hitamkan bahagian-bahagian tertentu bagi dia nampak lebih cantik. Okey. Seterusnya kita habiskan yang inovatif dulu baca. Masuk.
Junza baca Junza. Baca apa? Pelbagai media. Berbagai media lakaran seperti marker berwarna pastel dan pensel warna boleh digunakan mencukur kesesuaian supaya pelambangan dapat melihat reka bentuk produk yang akan dihasilkan dengan jelas. Makanan Jelas. produk disarankan dalam bentuk 3D supaya keseluruhan reka bentuk produk lebih jelas dan mudah difahami. Okay, thank you. Baik, media lakaran. Media lakaran tu apa yang kamu kena gunakan untuk nak hasilkan lakaran? Pensel. Okay, art marker, pewarna pensel, even pensel warna pun merupakan media lakaran. Okey, digunakan mengikut kesesuaian supaya pelanggan dapat melihat reka bentuk yang dihasilkan dengan jelas. Kalau tak sesuai guna watercolor, janganlah guna watercolor. Selalunya kalau lakaran, kebanyakannya orang guna pensel warna sahaja ataupun art marker. Okey, lakaran produk yang disarankan. Kamu nak buat lakaran tu, lakaran disarankan dalam bentuk 3 dimensi. Maksudnya kamu nampak pandangan atas, pandangan tepi, pandangan sisi dia. Okey, pandangan hadapan, atas, sisi. Okey, supaya lebih mudah dan jelas untuk difahami. Ada soalan tak slide ni? Ada soalan tak yang tak faham? Kamu boleh tulis kat chat, cikgu boleh baca. Okey, tak ada. Tak ada, cikgu terus dengan uji minda 1. Ini yang kamu akan tulis dalam buku nanti. Cikgu tak suruh kamu salin yang tadi panjang-panjang tu. Kamu hanya tulis uji minda sahaja. Nanti cikgu hantar kat kamu dalam grup lepas habis kita punya kelas ni, kamu jawab. Okey, tapi sekarang kita jawab sama-sama. Okey, siapa yang boleh on mic, tolong on mic boleh jawab. Siapa yang tak boleh on mic, kita jawab dekat chat. Okey, uji minda 1. Nombor 1. Lakaran mampu meyakinkan pelanggan tetap produk. Terhadap produk, bukan tetap ni. Lupa saya Okey, lakaran mampu meyakinkan pelanggan terhadap produk. Betul atau salah? Okey, betul atau salah? Nombor 1, tulis betul ke salah? Tulis kat chat. Kalau nak jawab mulut, jawab mulut. Betul cikgu. Betul, betul, betul. Vinoshini kata betul, Durga kata betul, Kamarshini kata betul, Ashkin kata betul. Yang jawab kat sini pun kata betul. Okey, so jawapan dia adalah betul. Bagus ya. Okey, nombor 2. Nyatakan 2 kaedah lakaran untuk menambah baik lakaran idea. Lakaran idea tu lakaran yang kamu dah pilih. Sekarang ni kamu nak tambah baik lagi, kamu kena buat apa? 2 kaedah lakaran. Kamu boleh buat lakaran apa kat situ? 2 kaedah lakaran. Okey, tulis nombor 2. Vinoshini kata lakaran perspektif. Lagi 2 kaedah lakaran. Dua kaedah lakaran untuk ditambah baik. Apa dia? Boleh tak? Jawapan dia ada dah seorang betul. Vinoshini kata lakaran perspektif. Okey, lakaran perspektif dan juga rendering. Okey, rendering dengan lakaran perspektif adalah kaedah lakaran yang digunakan untuk menambah baik lakaran idea. Okey, so ada 2. Rendering dengan lakaran perspektif. Okey, nombor 3. Nyatakan 2 jenis media lakaran. Okey, cuba tulis dekat chat jawapan dia. 2 jenis media lakaran. Okey.
Bagus. Art marker, pensel warna. Lain ada lagi tak? Art marker, pensel warna, even pensel. Pewarna pastel, boleh pewarna pastel. Okay. Okay, so cikgu harap untuk yang bahagian pertama ni kamu faham Okay, kita teruskan Okay, lakaran 3 dimensi. Cikgu punya slide tak jelas sangat sebab cikgu screen daripada buku teks. Okay. Kita minta Nishalen, baca Nishalen. Nishalen. Lakaran 3D yang dilengkapi dengan maklumat produk dinamakan lakaran 3D bermaklumat. Semua maklumat yang diperlukan untuk pelanggan memahami suatu reka bentuk produk perlu dinyatakan dalam jelas pada lakaran. Darjah 2.24 menunjukkan maklumat yang perlu dinyatakan pada suatu lakaran 3D. Okay, thank you. Okay, lakaran 3 dimensi. Apa dia lakaran 3 dimensi ni? Lakaran 3 dimensi, lakaran yang kamu lukis yang ada pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi tu, kalau dia lengkap dengan maklumat, ada semua maklumat produk, kita namakan dia lakaran 3D bermaklumat. Okay, kenapa kita kena bagi maklumat? Supaya pelanggan tu tahu kamu buat apa dekat kamu nak buat apa pada produk tersebut. Kita tengok slide seterusnya. Okey, lengkapkan carta alir di bawah. Okey, lakaran 3D, kalau kita tambah maklumat, dia jadi lakaran apa? Durga, tolong jawab Durga. Lakaran 3D, kalau dia tambah dengan maklumat, dia jadi apa Durga? Durga Sri? Durga. Kalau lakaran 3 dimensi, dia tambah dengan maklumat, dia jadi apa? Durga cepat. Lakaran 3D bermaklumat. Ya, lakaran 3D bermaklumat. Okey, ni mudah aja. So kamu kena tahulah kalau lakaran 3 dimensi yang lengkap dengan maklumat, kita panggil dia lakaran 3D bermaklumat. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Buku teks kamu dekat muka surat. Sekejap. 64. 64. Okey. Dekat 64 ada bagi tahu tentang maklumat yang perlu dinyatakan, maklumat yang perlu dinyatakan dalam lakaran 3 dimensi. Okey. Lakaran maklumat yang perlu dinyatakan dalam lakaran 3 dimensi. Okey, kita mula dengan Shalan dah, Junza dah. Okey, gambarlah sini. Okey. Cuba tengok dekat sini ada garisan, rupa, bentuk, warna, tekstur, ruang. Itu apa dia gambarlah sini? Garisan, tengok dekat lakaran sebelah ni. Okey, lakaran 3D ni, lakaran 3 dimensi dia ada garisan, rupa, bentuk, warna, tekstur, ruang. Itu kita panggil apa? Elemen. Ya? Elemen cikgu. Okey, elemen. So, kotak yang pertama ni, kamu maklumat yang perlu dinyatakan adalah elemen reka bentuk. Boleh? Okey, kita perlukan elemen reka bentuk. Ada orang masuk ah. Sekejap. Okey. Okey, seterusnya. Vinoshini, tengok kat sini ada dekat sini ada keseimbangan
kesatuan. Okey, keseimbangan dengan kesatuan tu apa dia? Binoshini? Prinsip. Bagus. So, prinsip reka bentuk. So, ada dua dah maklumat kamu kena tulis dalam kamu punya lakaran. Elemen dan juga prinsip. Okey, kita pergi yang ketiga. Okey. Pengilap kasut magic. Tan Away. Tan Away. Pengilap kasut magic ni kita namakan dia apa? Kita kata dia apa? Pengilap kasut magic. Ada setengah buat kipas elektrik. Ada orang jawab, ada setengah orang. Kenapa ni? Sana? Tak apa. Okey, ada setengah orang dia buat macam kamu Enway buat apa? Water dispenser. Itu kita panggil apa? Enway ada tak? Tan Enway. Okey, Enway. Dekat sini. Apa produk? Pengilap kasut magic tu kita panggil apa? Ni kita panggil apa? Okey, kita panggil dia nama produk. Okey, so dalam lakaran 3D kamu kena nyatakan maklumat iaitu nama produk. Okey, next adalah kritikal kritis pula. Adam, tengok yang ini. Atau bahagian-bahagian produk. Okey, kita ada bahagian produk, penutup, pemegang bateri, switch tekan tutup, perumah motor, AT dan gear, penutup bawah, span. Semua ni kita panggil apa, Adam? Atau bahagian-bahagian produk. Kita panggil apa? Komponen. Betul. Okey, komponen atau bahagian-bahagian produk. Bagus. Okey, next. Ashikin. Okey, ini kita panggil apa, Ashikin? Tadi tu sebenarnya. Okey. Switch tekan tutup. Pad pengilap. Perumah motor, AT dan gear. Kita panggil apa, Ashikin? Bahan yang digunakan. Okey, bahan yang digunakan pada produk. Okey, last one. Okey, dia bagi kat sini 180 mm, 70 mm, 25 mm. Ini adalah saiz produk dan komponen. So, 6 maklumat ni mesti ada dalam lakaran 3 dimensi kamu bagi setiap lakaran produk kamu. Okay, kamu buat lakaran produk, ada 4 lakaran produk kamu. Ada satu yang terbaik, nombor 4 tu lakaran terbaik, lakaran ideal kamu. Okay, kamu kena buat 4 dan semua keempat-empat ni mesti ada nama produk, bahan dia, mesti ada saiz dia, elemen dan juga prinsip. Okay, boleh Okay, sekarang kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada lakaran ceraian. Okey, cikgu minta Adam, baca Adam. Lakaran ceraian. Lakaran ceraian ialah lakaran yang menunjukkan hubungan antara setiap komponen bahagian pada suatu reka bentuk produk. Fungsi lakaran ceraian ialah menunjukkan urutan pemasangan komponen-komponen pada reka bentuk produk. Menggambarkan rupa sebenar reka bentuk produk. Menunjukkan kedudukan komponen-komponen pada reka bentuk produk. Menunjukkan hubungan antara komponen-komponen pada reka bentuk produk. Menunjukkan urutan
untuk mencantum reka bentuk produk yang mempunyai lebih daripada satu bahagian. Memudahkan proses pembuatan dan penyelenggaraan reka bentuk produk. Okey, terima kasih. Okey, so lakaran ceraian. Kamu tahu cerai kan? Kalau orang kahwin, dia ada masalah tertentu, dia tak serasi, dia bercerai. Okey, so ini pun sama. Lakaran ceraian maksudnya kamu pisahkan. Okey, pisahkan setiap benda tu supaya dia tunjukkan hubungan. Bukan pisah kalau kahwin, cerai, pisah-pisah terus. Yang ni dia pisah nak tunjukkan hubungan dia macam mana. Supaya kamu nampak daripada lakaran ceraian tu kamu nampak macam mana urutan pemasangan. Kamu tahu, mula-mula nak pasang dulu kita nak buat apa? Kita buat beg. Okey, mula-mula kita kena gunting dulu, jahit dulu bahagian ni. Baru jahit tali dia, baru tambah zip. So kita nampak daripada situ. Okey, menggambarkan rupa sebenar reka bentuk produk. Dia nampak rupa sebenar. Okey, menunjukkan kedudukan komponen dalam lakaran ceraian. Kita tahu, kedudukan komponen tu ada dekat mana. Okey, bateri kamu nak letak kat mana? Kat dalam beg tu, lampu mentol ada kat mana? Dalam beg tu. So kita nampak. Menunjukkan hubungan antara komponen-komponen pada reka bentuk produk. Okey. Menunjukkan urutan untuk mencantum reka bentuk produk yang mempunyai lebih dari satu bahagian. Macam beg, ada badan beg, ada tali beg. Okey, kita tahu. Okey, yang ni nak cantum dengan bahagian ni. Okey. Memudahkan proses pembuatan. Okey. Proses kamu senang, bila kamu nampak tu kamu tahu. Mula saya tak boleh buat dari badan, saya kena buat dia punya tali dulu. Lepas buat tali saya kena cantum dulu elektrik dulu. Lepas buat elektrik baru saya boleh buat zip. Kemudian baru buat badan beg. Contohnya macam itulah. Okey, so kita nampak di situ. Okey, sekarang kita tengok. Okey, lakaran ceraian. Ini contoh lakaran ceraian. Okey, lakaran ceraian untuk pengilap kasut magic tu. Ini penutup atas dia. Lepas tu antara penutup atas dengan perumah dia atau badan dia ada motor etik, ada bateri, ada gear taji, ada pemegang bateri. Kita nampak. So kita kena masukkan semua komponen ni dalam perumah tu. Okey, pada perumah pula kita tahu kita kena letak switch tekan tutup dekat bahagian tepi ni. Okey, kemudian kita kena cantumkan bahagian ni, penutup bateri kat bahagian bawah ni dengan skru. Kita nampak. So kita nak buat pun senang. Oh macam ni. Macam kamu beli sesuatu sekarang ni kan do it yourself. Kamu beli meja, dia hantar kat kamu papan skru satu kan. Lepas tu dia bagi kamu instruction macam mana nak pasang kan, do it yourself tu. Itu adalah salah satu contoh lakaran ceraian. Dia bagi tahu kamu ini masuk skru ni, masuk skru panjang ni untuk bahagian ni. Okey, ini bermaksud lakaran ceraian. So kita try buat Okey, nombor 1. Lakaran ceraian ialah lakaran yang menunjukkan apa antara setiap komponen. Okey, kat mana sini jawab laju. Hubungan, bagus. Okey, lakaran ceraian, lakaran yang menunjukkan hubungan antara setiap komponen. Okey. Okey, nombor 2 soalan nombor 2. Nyatakan sama ada betul atau salah bagi pernyataan fungsi lakaran ceraian di bawah. Okey, Ashikin baca nombor 1 yang ni. Ashikin baca yang ni. Lukisan. Lukisan yang tidak menunjukkan urutan pemasangan komponen-komponen pada reka bentuk. Jawapan dia betul ke salah, Ashikin? Salah. Okey, bagus. Jawapan dia salah. Dia menunjukkan urutan, bukan tidak menunjukkan urutan. Sekejap semua sekejap Jangan left. Sekejap je.
Okey, sorry Okey, baik. Kita teruskan. Tadi betul nombor 1 Ashikin. Lukisan tidak menunjukkan tu salah. Jawapan dia adalah lukisan yang menunjukkan. Okey, next. Enway tolong cikgu baca nombor 2 lukisan. Enway. Jaya Bridal ni siapa Sanjiwan cikgu. Sanjeevan Sanjeevan lah, tolong cikgu baca. Sanjeevan tolong cikgu baca. Nombor 2. Lukis yang menunjukkan reka sebenar reka bentuk produk. Betul ke salah? Betul. Lukisan yang menunjukkan rupa sebenar reka bentuk produk. Bagus, betul. Okey, nombor 3. Mengguta dia kan baru masuk. Mengguta baca nombor 3. Mengguta. Cikgu yang mana nombor 3 kak? Nombor 3 ni. Yang ni lukisan ni. Lukisan yang tidak menentukan urutan pemasangan komponen-komponen pada reka bentuk. Jawapan dia? Salah. Okey, salah. Okey, betul. Jawapan dia salah. Lukisan ceraian adalah lukisan yang menunjukkan urutan pemasangan komponen-komponen pada reka bentuk. So bagus. Semua orang faham 3 orang jawab, 3 orang jawab betul. So cikgu anggap yang lain faham. Okey, kita teruskan. Kita habiskan tajuk lakaran. Okey, sekarang kita tengok lukisan kerja pula. Okey. Lukisan kerja terbahagi kepada 3. Yang pertama, lukisan isometrik. Yang kedua, lukisan skematik. Dan yang ketiga adalah lukisan uncuran ortografik. Susah nak sebut kan? Okey, so lukisan kerja ada 3. ISO, kalau isometrik ni singkatan dia ISO. ISO, skematik, ortografik. Okey, tengok seterusnya. Okey, lukisan kerja ialah lukisan yang menerangkan secara terperinci rupa bentuk komponen sesuatu produk yang akan dihasilkan. Dan lukisan ini dihasilkan sebelum sesuatu model atau produk dihasilkan. So lukisan kerja kita kena buat sebelum kita buat projek. So lukisan kerja merangkumi. So sebelum tadi kamu dah buat lakaran produk. Okey, lakaran produk kamu ada 4. Dalam 4 tu ada lakaran idea, betul tak? Okey, lepas tu kamu buat lakaran tu dalam bentuk 3 dimensi. Okey, lepas buat dalam bentuk 3 dimensi, kamu buat pula lakaran ceraian. Lepas buat lakaran ceraian, kamu kena buat lagi 3 lakaran, iaitu pertama lakaran isometrik, lakaran skematik dan juga lakaran uncuran ortografik. Tapi kalau projek kamu tak ada penggunaan elektrik ataupun elektronik, kamu tak perlu buat skematik. Okay, skematik tu hanya untuk yang menggunakan elektrik dan elektronik. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini contoh lakaran lukisan isometrik. Lukisan isometrik ni adalah lukisan pictorial. Dia dalam bentuk 3 dimensi. Ada pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Dan sudut, kalau kamu nak buat lakaran, kamu kena buat sudut 30 darjah. Okey? Baik. Boleh faham tak? Okey, lukisan isometrik. Ini contoh lukisan isometrik lah. Nak bina lukisan isometrik, buat dulu sudut 30 darjah. Kalau tak buat jadi salah. Okey? Lepas tu mesti ada dalam bentuk 3 dimensi, ada pandangan atas, hadapan dan juga sisi. Okey, seterusnya kita tengok lukisan skematik. Lukisan skematik ialah litar elektronik yang menunjukkan kedudukan komponen elektronik dalam suatu bentuk simbol. Okey, ini simbol suis tekan tutup, ini simbol bateri, ini simbol motor AT.
Okey, dan mereka bentuk memilih komponen elektronik yang betul semasa menghasilkan produk. Lukisan skematik membolehkan pemasangan komponen elektronik dilakukan dengan lebih mudah dan tepat. Kalau cikgu tengok yang ni, cikgu terus boleh pasang. Ambil motor, ambil bateri, ambil switch. Ambil wire, pasang. Satu kaki motor ni pasang ke negatif, satu kaki bateri negatif, satu kaki motor pasang ke switch, tekan tutup. Okey, so jelas kita nak buat projek lebih mudah. Okey, so itu pentingnya lukisan skematik. Next, lukisan uncuran ortografi. Yang ni susah, tapi kena juga buat. Okey, lukisan unjuran ortografik dapat menunjukkan bentuk sesuatu objek dalam bentuk 2 dimensi. Dia bukan 3 dimensi. Okey, 2 dimensi. Melalui pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Ukuran sebenar dinyatakan dalam lukisan unjuran ortografik untuk digunakan sebagai rujukan semasa proses penghasilan produk. Okey, ini adalah contoh lukisan unjuran ortografik. Ini daripada pandangan atas. Ini daripada pandangan hadapan. Yang ini adalah pandangan sisi. Boleh Okey, ini dia petunjuk dia. Dia bagi tahu petunjuk. Okey, ada soalan tak untuk 3 lukisan unjuran tadi? Ada soalan tak? Okey, tak ada, kita try. Okey, uji minda. Nyatakan jenis lukisan kerja berdasarkan keterangan. Okey, Nishalan. Tolong cikgu Nishalan. Nombor 1. Nishalan. Dah keluar, dah left. Nishalan. Tolong baca soalan keterangan nombor 1, bagi jawapan jenis lukisan dia. Lukisan ini biasa digunakan pada ikat elektronik yang menunjukkan dalam kedudukan komponen elektronik dalam bentuk simbol. Okey, jenis lukisan kerja dia? Lukisan apa? Yang menunjukkan litar elektronik. Tu lukisan kerja apa? Tu. Ramala Shini dengan Uwe dah jawab dah. Skematik. Okey. Jenis lukisan kerja dia skematik. Okey. Nombor 2. Vinoshini, nombor 2. Lukisan yang menunjukkan hubungan antara setiap komponen pada reka bentuk produk. Apa dia? Lukisan yang menunjukkan hubungan antara setiap komponen pada reka bentuk produk. Kita panggil lukisan apa? Lukisan unjuran ortografik. Betul ke lukisan unjuran ortografik? Dia yang menunjukkan hubungan. Yang menunjukkan hubungan. Lukisan isometrik cikgu. Lukisan isometrik. Lukisan isometrik tu dia beri gambaran yang jelas tentang objek itu. Yang ni yang menunjukkan hubungan. Tu Enway jawab dah betul. Okey, lukisan ceraian. Okey, lukisan ceraian menunjukkan hubungan antara setiap komponen pada reka bentuk produk. Okey, difaham Okey, nombor 3. Okey, Sanjeevan jawab, Sanjeevan nombor 3. Cikgu, lukisan unjur ortografi ya. Baca dulu lukisan ini. Lukisan ini ditujukan dalam bentuk 3D. 3D. Jadi jawapan dia apa? Lukisan isometrik.
lukisan isometrik. Ha. Okey, lukisan isometrik boleh. Lagi satu kamu boleh jawab lukisan 3 dimensi bermaklumat. Okey, pun boleh terima. Okey, bagus. Next one. Okey, Kamalashini nombor 4. Kamalashini nombor 4. Lukisan pictorial yang memberi maklumat dan gambaran objek yang jelas. So jawapan dia dia dalam bentuk 3 dimensi. Dia beri gambaran maklumat yang jelas. So jawapan dia apa? Cikgu. Ya, jawapan dia apa? Nombor 4. Lukisan isometrik. Ya, lukisan isometrik. Okey, soalan nombor 4 jawapan dia lukisan isometrik. Okey, nombor 5. Ashikin. Lukisan yang menunjukkan bentuk sesuatu objek dalam 2D melalui pandangan atas, hadapan dan sisi. So, jawapan dia? Lukisan unjuran ortografik. Ya, betul. Lukisan unjuran ortografik dalam bentuk 2 dimensi, ada atas, hadapan, sisi. Okey, last one nombor 6, Durgasri. Lukisan ialah satu keadaan industri objek yang menyamai pandangan mata manusia. So, jawapan dia lukisan apa? Ceraian. Bukan. Dia ada daripada pandangan mata kita nampak dia dari jauh. Macam tu. Kita nampak dia. So, itu adalah lukisan apa? Bukan, skematik itu untuk elektronik ataupun elektrik. So, siapa boleh jawab? Siapa boleh bantu Durga? Nombor 6. Lukisan apa yang kita nampak? Dia ada 1 titik, 2 titik, 3 titik. Itu kita panggil lukisan apa? Kerja, cikgu. Ha? Lukisan kerja. Mana, Sanjeewan? Lukisan perspektif. Okey, betul. Okey, Kak Mashini dengan Bina Sinja tolong. Okey, nama dia lukisan perspektif. Okey? Okey. Habis tajuk 2.1.4. Habis semua cikgu buat belajar hari ni. So, kerja kamu. Okey. Buat soalan yang cikgu akan share di grup. Soalan tu sama macam yang kamu jawab tadi, ramai-ramai tadi. Okey. Kemudian dah siap, kena hantar tugasan. Okey. Lepas tu sebelum jam 3 petang untuk cikgu nak key in. Berapa orang buat, berapa orang join kelas dan sebagainya. Okey. Okey, untuk hari ni. Okey, untuk hari ni thank you sebab kamu semua join. Okey. Nanti cikgu share dekat kamu latihan dekat grup. Okey, kamu tunggu dan terus kamu boleh buat. Okey, itu saja untuk hari ni. Thank you. Sat. Kelas 3 Ino esok ada modul. Kena ambil modul dekat bengkel. Kalau kamu datang sekolah, ambil modul dekat bengkel. Kalau kamu tak datang, nanti cikgu tinggal modul tu di guide. Kamu boleh ambil. Modul tu kita nak guna waktu PDPR 17 hari bulan 5. Dan juga ada beberapa orang buku dia pun ada dengan cikgu. Macam Junza ada buku dengan cikgu. So, cikgu akan bagi esok. Okey? Okey, itu saja. Thank you. Bye. Bye-bye. Okay. Cikgu Ya. Cikgu, kamu bagi nota itu RM1 esok boleh bagi Nota tu free je cikgu bagi kamu. Ha? Hari tu kan cikgu ada bagi nota kan? Tak Free bagi saja. cikgu. Cikgu. Dah. Cikgu. Ya. Duit raya esok kan.
Esok. Sempat lagi. Adam tak main kan esok? Adam tak main esok kan? Rugi lah tak main. Okay, bye. Bye. Cikgu esok ada sekolah. Ada. Ada, ayo cikgu. Kenapa? Saya adalah